Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Bersama saya Al-Faris Syumurin. Tumpuan berita, sebanyak 6 buah rumah panjang di kawasan Paku Ulu dipilih sebagai perintis projek penyukatan tanah hak adat Bumi Putra NCR bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban. Ia selepas satu perbincangan diadakan di antara Timbalan Premier Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas dan Jabatan Tanah dan Survey JTS bahagian Betong pada Khamis bagi melaksanakan projek perintis itu. Perbincangan yang diadakan di Rumah Panjang Danau Paku Sepauh itu turut menetapkan proses penyukatan akan dilaksanakan sendiri penduduk rumah panjang yang telah diberikan kursus oleh JTS tentang penggunaan peralatan GPS. Projek ini dilakukan secara berperingkat bermula 6 buah rumah panjang tersebut dan seterusnya ke seluruh kawasan Dun Bukit Saban. Menurut apa yang dibincangkan selepas penyukatan oleh penduduk rumah panjang, pihak JTS akan turun untuk membuat pengesahan. Cara ini juga bagi mempercepatkan lagi proses penyukatan tanah NCR daripada Seksyen 6 kepada Seksyen 18. Malah ia juga salah satu cara yang diilhamkan Datuk Ahmad Douglas sendiri bagi memudahkan proses penyukatan tanah NCR di kawasan Dun Bukit Saban. Berita di muka, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi merasmikan Seminar Negeri Tua Melanau Siri 2 di Dewan Kuliah Talian UiTM Cawangan Sarawak, Kampus Mukah pada Selasa. Dalam ucapannya, beliau merakamkan penghargaan kepada Jawatankuasa Pusat Penyelidikan Melanau, Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sarawak, Kampus Mukah dan Persatuan Generasi Melanau Balingian bagi menjayakan seminar tersebut. Beliau berharap agar aktiviti sosial dan budaya di kalangan masyarakat Melanau ini dapat diperkukuhkan lagi untuk penduduk komuniti Melanau serta memelihara identiti kaum Melanau di Sarawak. Kejayaan ini bagi saya telah memperlihatkan Pusat Penyelidikan Melanau ini komited dalam peranan utama penubuhan, iaitu untuk memfokuskan setiap perkara yang berkaitan dengan Melanau seperti sejarah, sosioekonomi dan budaya masyarakat Melanau. Dalam pada itu, Abdul Yaakob turut berhasrat agar para penggiat seni budaya serta warisan Melanau mahupun institusi-institusi pendidikan memberi contoh kepada generasi akan datang dalam melestarikan sejarah dan budaya masyarakat Melanau. Selain itu, tambah beliau lagi, UiTM juga berperanan menjadi salah satu pusat kecemerlangan ilmu pengetahuan, malah menjadi platform jalinan serta kerjasama bersama masyarakat tempatan. Berita seterusnya, satu perbincangan mengenai kesiapsiagaan pembukaan sempadan Brunei Darussalam Malaysia bermula 1 Ogos ini telah diadakan di Pejabat Residen Miri pada Rabu. Perbincangan terperinci berhubung perkara itu telah dilakukan konsul di Pejabat Konsulat Agong Negara Brunei Darussalam, Kuching, Sarawak, Muhammad Adib Yazid Muhammad Zaini bersama dengan agensi-agensi penguatkuasaan di bahagian Miri. Antara perkara yang diketengahkan dalam perjumpaan tersebut ialah tahap kesiapsiagaan menerima pengembara mendadak di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Sungai Tujuh Miri dan keperluan dokumen termasuk aplikasi MySejahtera dan sistem pemantauan kenderaan dokumentari VMS bagi prosedur keluar masuk pelawat di sempadan. Selain itu, turut dibincangkan ialah mengenai penstrukturan semula kaki tangan dan kaunter pos kawalan, menyemak semula fasiliti dan papan tanda serta memperhalusi kemungkinan masalah-masalah lain bagi menjamin aspek keselamatan dan kelancaran melepasi sempadan dapat dicapai pada tahap maksimum apabila sempadan dibuka secara rasmi pada 1 Ogos ini. Langkah pembukaan sempadan ini dijangka akan terus meningkatkan kesaling hubungan antara rakyat Malaysia Brunei dan menyatukan kembali keluarga yang terpisah setelah sekian lama serta menghidupkan semula aktiviti ekonomi di sempadan kedua-dua negara seperti sedia kala. Berikut pula, 2 program telah diadakan kaki tangan Pejabat Daerah Subis dan Pejabat Daerah Kecil Niah bersempena sambutan Hari Sarawak pada 22 Julai lepas di 2 lokasi berbeza iaitu Taman Negara Niah dan Pejabat Daerah Subis. Kedua-dua program tersebut turut dihadiri Pegawai Daerah Subis Nur Lila Ulis. Manakala program yang diadakan di Pejabat Daerah Subis turut dihadiri Pemancar Ali Mudin, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK, agensi-agensi kerajaan dan kaki tangan di Pejabat Daerah Subis. Turut diadakan kibaran bendera Sarawak oleh kaki tangan Pejabat Daerah Subis dan Pejabat Daerah Kecil Niah serta KMKK Daerah Subis bagi menunjukkan semangat patriotik cintakan negeri Sarawak. Sementara itu, Nur Lila dalam ucapannya berkata besar harapannya agar masyarakat sentiasa menyemai nilai cintakan Sarawak serta menjaga perpaduan antara satu dengan yang lain, terutama di negeri ini.
Jadi setelah 2 tahun kita menghadapi saat-saat yang mencabar dengan COVID-19 dan sebagainya, dan tidak dinafikan Kerajaan Sarawak telah berjaya dalam menangani COVID-19 apabila kita telah berjaya membuat vaksinasi hampir keseluruhan bila kita terlibat dalam program vaksinasi kebangsaan pada tahun lepas. So dalam kesempatan itu kita ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah di atas segala bantuan dan sokongan bekerjasama daripada semua agensi kerajaan, daripada semua ketua-ketua masyarakat, daripada ketua kaum, semua yang terlibat. Manakala Pejabat Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Bintulu dengan kerjasama Pusat Hikmat Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus akan menganjurkan program libat urus bersama masyarakat di daerah Tatau untuk memberi kefahaman dan kesedaran mengenai inisiatif-inisiatif baru khususnya kepada golongan sasar. Menurut Pengurus Perkeso Cawangan Bintulu Jimmy Hendrik Kijon, antara objektifnya ialah bagi memastikan masyarakat mendapat maklumat yang tepat mengenai inisiatif-inisiatif baru dalam tempoh yang segera. Justru sesi libat urus ini juga diadakan untuk menggalakkan penyertaan golongan sasar dalam skim-skim Perkeso yang ditawarkan sama ada skim baru dan skim sedia ada, ujarnya ketika memaklumkannya dalam mesyuarat yang diadakan di Pejabat Daerah Tatau di sini pada Rabu. Katanya lagi program libat urus bersama masyarakat daerah Tatau tersebut akan diadakan di Rumah Ali Serdin, Sangan Tatau pada 25 Ogos nanti. Tambah beliau lagi, pelbagai aktiviti akan diadakan pada hari tersebut antaranya ceramah Perkeso berkaitan Akta 4, Akta 789 dan Akta 800. Temuduga terbuka mini pendaftaran Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SPS dan lain-lain dengan perasmiannya akan disempurnakan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Sikitayai. Paparan selanjutnya, biarpun lebih 20 tahun mengesahkan chipping atau lebih dikenali sebagai ragi bagi kalangan penduduk tempatan, pembuatannya masih tetap diteruskan sehingga ke hari ini disebabkan masih adanya permintaan. Chipping adalah bahan untuk membuat air tuak dan juga tapai dalam memproses makanan. Menurut tuan rumah Jelia Kui, beliau mempelajari pembuatan chipping ini daripada ibunya, Laing Ranang, dan kini mewarisi kemahiran itu. Selain beliau, kemahiran membuat chipping ini turut diwarisi hampir keseluruhan keluarga yang berada di Rumah Panjang Jelia di Sungai Gemuan, Tatau. Sehingga kini sebanyak 12 buah keluarga masih terlibat aktif dalam penghasilan dan penjualan chipping ini yang merupakan sumber utama ekonomi penduduk di Rumah Panjang ini. Harapan aku untuk projek tu ianya aku harap agensi ke bisik sangkut paut boleh bantu kami dari segi input dia tu ataupun modal kami, kapan dia tu tepung dan ikai ataupun mesin-mesin yang berkaitan yang ke di kuliah memudahkan kami untuk agak chipping. Katanya ketika ditemui wartawan unit komunikasi awam Sarawak UKAS di Rumah Jelia Kui, Tatau baru-baru ini. Ujarnya lagi setiap keluarga boleh menghasilkan chipping melebihi 500 hingga 600 kilo sebulan dan menjualnya dengan harga sekitar RM15 hingga RM18 sekilogram bergantung kepada jumlah tempahan. Pasaran chipping Rumah Jelia ini di seluruh Sarawak seperti Tatau, Sibu, Bintulu, Miri, Batu Niah, Mukah, Kuching dan sebagainya termasuk juga di Semenanjung Malaysia. Malah tegasnya lagi permintaan terhadap chipping meningkat khususnya menjelang musim perayaan seperti Gawai. Dia turut memberitahu sejak akhir-akhir ini mereka terpaksa menaikkan harga jualan chipping disebabkan peningkatan harga tepung di pasaran. Ditanya mengenai proses pembuatan chipping ini, beliau yang mesra disapa Jelia memberitahu prosesnya menggunakan dua bahan utama iaitu lengkuas dan tepung beras. Agak chipping tu menggunakan dua bahan utama iaitu tepung beras dengan lengkuas. Di lengkuas tu tadi di blender kita hancur dengan campur kita kau tepung beras dengan dilumai kita sehingga yang sebati betul-betul sebati baru kita gagak bentuk chipping yang jadi yang bulat udahnya dah tepung jadi gagak bulat kita ternyata campur yang kau induk chipping ke dah di blender kita udahnya proses
kita membiarkan dia selama semalam, proses semalam. Tu proses kita akan ngasuh yang kembali, betul-betul kembali. Lepas tu ya terus dijemur kita. Cipian yang keras pakai batu yang nanti mana. Tu ya diberi kita semalam. Ya proses yang mana ya semua. Dengan pagi pergilah baru kita boleh jemur ya. Tambahnya lagi, proses pengeringan cipin ini mengambil masa sehingga 5 hingga 6 hari bergantung kepada keadaan cuaca di mana ia harus dilakukan dengan teliti agar tuak yang dihasilkan menggunakan ciping ini tidak masam. Selepas ciping ini kering, barulah ia dibungkus dalam kuantiti 1 kilo atau 800 gram sebungkus serta dilabel dan dibungkus ke dalam kotak sebelum dihantar ke kedai-kedai untuk dijual di pasaran. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.